Baik, kita akan teruskan dengan perkembangan keluaran dalam negara Gaza untuk suku ketiga yang akan diumumkan iaitu tengah hari nanti dan kami akan sudah tentu kami akan bawakan perkembangan terkini mengenai prestasi KDNK suku ketiga. Sebelum itu kami akan bincangkan bagaimana untuk kita lihat unjuran atau faktor-faktor yang akan beri sumbangan terhadap prestasi terkini kita pada jam tengah hari ini. Kita mempersilakan tetamu kita Abdul Muiz Muarhalim merupakan pakar ekonomi MIDF Research. Saya nak ucapkan terima kasih Muiz kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk hari terakhir minggu ini. Mungkin pertama sekali berdasarkan unjuran awal yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan DOSM, ekonomi Malaysia berkembang pada 3.3% untuk suku ketiga tahun ini. Sedikit lebih tinggi berbanding 2.9% yang dicatatkan pada suku sebelumnya. Muiz, adakah kita akan lihat pertumbuhan yang lebih tinggi berdasarkan data penuh KDNK suku ketiga yang akan dikeluarkan nanti? Okey, kalau kita lihat pada ujuran awal 3.3% itu pada saya itu satu rujukan yang baik kerana ianya mengambil kira aktiviti yang telah berlaku pada bulan Julai dan juga bulan Ogos. Cuma kita kalau berdasarkan data yang akan dikeluarkan pada hari ini, ada terdapat kemungkinan kita mungkin dapat melihat pertumbuhan sekitar 3.3 ke 3.5%. Ya, kerana mengambil kira kepada kemampanan peningkatan aktiviti ekonomi dalam negara. Pada masa yang sama kita dapati contohnya sektor pembinaan juga melaporkan pertumbuhan yang baik pada suku ketiga kerana lebih banyak progres ataupun projek-projek yang berjaya disiapkan. Cuma dari sudut perkembangan prestasi perdagangan luar, ini masih menjadi satu kekangan kepada ekonomi dan saya kira ini menggambarkan kenapa kita mungkin akan dapati pertumbuhan akan terus kekal sedara di bawah 4%. Tapi kalau kita sekiranya kita dapati pertumbuhan mampu ataupun pertumbuhan penuh itu adalah berada sekitar 3.3 ke 3.5% seperti yang kami jangka, ini adalah sedikit lebih baik daripada pendapat purata di pasaran yang menjangkakan pertumbuhan sekitar 3%, iaitu tidak jauh berbeza berbanding 2.9% yang dicatatkan pada suku sebelumnya. Adakah kita akan lihat momentum yang sederhana ini berterusan dan adakah pertumbuhan suku keempat akan kekal di bawah paras 4%? Okey, kalau kita lihat dari segi petunjuk ekonomi iaitu merujuk kepada indeks pelopor ataupun leading index, sehingga bulan Ogos kita dapati ini masih turun menurun. Namun kadar penurunan pada bulan Ogos adalah lebih perlahan pada negatif 0.5% iaitu lebih perlahan berbanding negatif 1% yang dicatat pada bulan sebelumnya. Dan ini mungkin memberi gambaran momentum ekonomi mungkin akan mula memulih pada suku akhir tahun ini. Walau bagaimanapun kita maklum kalau kita lihat contohnya sentimen dalam sektor perkilangan berdasarkan kepada laporan PMI yang dikeluarkan oleh S&P Global masih menunjukkan secara umumnya aktiviti dalam sektor perkilangan masih terus menurun kerana kebimbangan mengenai situasi permintaan yang masih secara kasarnya agak lemah. Tetapi kita dapati pada bulan September sendiri import barangan input ataupun separa siap iaitu intermediate goods menunjukkan penurunan yang lebih perlahan. Pada masa sama kita lihat pada bulan September juga data jualan borong adalah lebih baik. Ini menggambarkan terdapat juga tanda awal pemulihan yang mula dilakukan oleh para pengeluar tempatan. Jadi berdasarkan jangkaan-jangkaan ini termasuk juga dengan jangkaan pemulihan aktiviti perdagangan luar, kami menjangka pertumbuhan KDNK negara mampu untuk meningkat lebih tinggi daripada 4% pada suku akhir tahun ini. Baru-baru ini Muiz, MIR menyatakan survei terkini menunjukkan sentimen di kalangan pengguna dan peniaga masih menunjukkan penurunan. Kalau kita lihat pada data ekonomi bulanan pula, kelemahan sentimen ini tidak selari dengan prestasi perbelanjaan domestik yang nampaknya masih menunjukkan peningkatan. Contohnya, perbelanjaan runcit masih naik 5.9% pada bulan September. Data sentimen yang terus melemah. Apa komen Muiz? Okey, kalau kita lihat dari segi prestasi ekonomi ni kita ambil kira prestasi secara makro ataupun agregat. Tetapi bila kita lihat dari segi sudut sentimen ni ianya lebih menjurus kepada permasalahan ataupun
kekangan-kekangan yang dihadapi oleh rakyat ataupun pengguna itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sentimen memang tidak dapat dinafikan. Isu utama ialah melibatkan inflasi yang mana kenaikan kos sara hidup ini akan memberi kesan kepada kemampuan perbelanjaan dan juga kuasa membeli para pengguna. Malah kita dapati walaupun inflasi itu lebih sederhana tapi ianya bukan bermaksud harga itu menurun, tetapi kenaikan harga itu adalah pada kadar yang lebih perlahan. Jadi kita maklum para peniaga sendiri turut sama menaikkan harga kerana kenaikan kos pengeluaran uh, di um, terpaksa dinaikkan bagi menampung kos operasi. Cuma kalau kita lihat dari segi secara makronya, seperti yang Nina katakan tadi, perbelanjaan runcit contohnya pada suku ketiga masih menunjukkan pertumbuhan positif. Walaupun ianya tidaklah begitu kuat berbanding 19.5% yang dicatat pada suku pertama, pertumbuhan 5.9% ni masih menggambarkan secara makro kita dapati akan masih ada peningkatan perbelanjaan. Ini kerana kalau kita ambil kira contohnya jumlah penggajian dalam negara telah mencecah hampir 16.4 juta. Jadi ini menunjukkan lebih ramai orang telah digajikan pada masa sama dengan sumber pendapatan yang diperolehi. Secara makronya, secara keseluruhan kita dapati jumlah perbelanjaan tu masih terus meningkat. Cuma kalau kita lihat dari segi sentimen yang masih agak lemah ni menjadi satu kebimbangan lah. Sekiranya sentimen yang tidak memberangsang ke ini akhirnya akan menyebabkan pengguna akan lebih berhati-hati dalam perbelanjaan akan datang. Adakah kita akan terus melihat sentimen lemah ini untuk berterusan pada suku seterusnya? Kalau ikut pada jangkaan kami, isu inflasi ini kita tidak dapat nafikanlah. Khususnya kalau kita lihat antara faktor utama ialah kenaikan kos barang makanan. Dan kalau benda ini kalau pada pendapat saya memang tidak dapat lari, sebab kalau even kita lihat kepada risiko utama kepada pertumbuhan ekonomi pada tahun hadapan, inflasi adalah masih menjadi isu utama yang pada saya akan memberi kesan kepada sentimen dan juga aktiviti perbelanjaan pengguna di Malaysia. Baik, itu adalah antara unjuran untuk suku seterusnya. Kalau kita lihat pada tahun hadapan pula Muiz, prestasi pertumbuhan ekonomi pada tahun hadapan, adakah ia mampu capai 4 hingga 5% seperti yang diunjurkan kerajaan dalam bajet 2024 baru-baru ini? Okey, pertumbuhan 4.5% yang diunjurkan oleh kerajaan ini sebenarnya bertepatan dengan apa yang dijangka oleh para pemerhati di pasaran. Sebab memang kalau kita tengok purata pun di dalam kajian yang dibuat oleh Bloomberg, kebanyakan para pemerhati ekonomi menjangka pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada sekitar 44 ke 45% pada tahun hadapan. Malah Bank Dunia dan juga IMF sendiri menjangkakan pertumbuhan ekonomi negara akan berada pada paras 4.3%, iaitu dalam julat yang 4.5% yang dijangka oleh kerajaan. Bagi saya faktor utama yang mungkin akan memberi sokongan kepada pertumbuhan yang lebih baik ialah jangkaan pemulihan aktiviti perdagangan luar kerana kesan daripada kelemahan yang berlaku pada tahun ini. Kita menyangkakan akan terdapat peningkatan belian daripada negara luar, khususnya melihat kepada prestasi ekspor semikonduktor ataupun produk E&E yang menjadi antara punca utama kepada penambahbaikan prestasi ekspor pada bulan September. Walaupun secara keseluruhannya kita masih dapati aktiviti ekspor adalah lebih lemah berbanding tahun lalu, tapi kita menjangkakan pertumbuhan E&E ini akan terus memberi sokongan kepada pemulihan aktiviti perdagangan luar. Cuma dari segi pertumbuhan daripada tahun hadapan, pemulihan aktiviti perdagangan ini masih saya kira agak sederhana kerana mengambil kira jangkaan pertumbuhan ekonomi dunia yang turut dijangka akan berada pada paras yang lebih rendah berbanding kebiasaannya, iaitu sekitar 2.9% yang dianjurkan oleh IMF, lebih perlahan berbanding 3.8% purata pertumbuhan ekonomi dunia yang pernah dicatat antara 2010 ke 2019. Jadi apakah sektor yang bakal menjadi penolong utama untuk Malaysia capai prestasi pada angka ini?
Kalau lihat kepada pemulihan ekonomi, kita menjangkakan sektor pergilangan akan mampu untuk merekodkan pertumbuhan yang lebih baik pada tahun hadapan, mengambil kira pemulihan permintaan luar. Pada masa sama, kita menjangkakan sektor perkhidmatan akan turut sama mencatatkan pertumbuhan yang positif disokong oleh permintaan domestik. Kerana kita dapati suasana dalam pasaran buruh di Malaysia masih kekal sihat. Dan kalau kita lihat contohnya dari segi kadar penyertaan buruh, itu berada pada paras 70.1% adalah satu paras yang tinggi, yang mana lebih ramai rakyat Malaysia menyertai pasaran buruh, dan ini menjadi sebab kenapa kita masih menjangka dari segi perbelanjaan pengguna pada tahun hadapan akan terus berkembang. Dan Muiz sebut tentang perdagangan antarabangsa. Apa jangkaan Muiz lagi bagi prestasi bulan Oktober yang akan diumumkan pada Isnin minggu hadapan? Bagaimana pula situasi perang Israel-Hamas yang sedang berlaku ini? Adakah kita akan lihat kesan yang lebih tegang pada pertumbuhan ekonomi dan aktiviti dagangan Malaysia sendiri? Merujuk kepada pertumbuhan dagangan bagi bulan Oktober, pertamanya kita lihat dari segi data yang dikeluarkan oleh negara serantau. Contohnya Korea Selatan melaporkan pertumbuhan ekspor yang pertama sejak daripada bulan September tahun lalu. Ini menggambarkan terdapat pemulihan yang seperti yang kita jangkakan, data sama ataupun prestasi sama akan dilaporkan oleh Malaysia. Dan data pertumbuhan perdagangan bagi bulan Oktober kami menjangkakan akan lebih baik, walaupun kita dapati mungkin paras aktiviti lebih rendah pada tahun lalu, tetapi kita menjangkakan penurunan yang lebih perlahan daripada 10% berbanding negatif 13.7% yang dicatat pada bulan sebelumnya. Jadi kita percaya permintaan pemulihan permintaan luar ni akan akhirnya memberi kesan positif kepada pertumbuhan ekonomi dalam negara. Cuma sebut tentang konflik yang berlaku di Timur Tengah, iaitu melibatkan Israel dan Palestin. Ini memang pada peringkat awalnya adalah menjadi satu kebimbangan, kerana pertama sekali kita lihat kesan negatif kepada prestasi harga komoditi, menyebabkan harga minyak mentah melonjak lebih daripada $90 setong. Namun kita dapati kebimbangan ini telah menurun, kerana paras harga minyak yang terkini pun telah kembali kepada paras sekitar $80 setong, yang mana ini menggambarkan dari segi risk premium ataupun risiko yang mungkin berlaku daripada pergolakan geopolitik ini tidak begitu membimbangkan buat masa ini. Dan jadi kalau kita lihat daripada segi kebimbangan kesan kepada aktiviti perdagangan dunia mahupun kepada ekonomi negara, buat masa ini kita dapatinya adalah risiko yang masih terkawal. Baik, berbakikan 2 minit lagi Muiz. Kita tahu pada minggu hadapan dijangkakan perdagangan luar negeri bakal diumumkan pada hari Isnin. Apakah jangkaan Muiz tentang prestasi perdagangan luar negeri kita yang bakal dikeluarkan nanti? Kalau saya lihat kepada prestasi data pengeluaran industri ataupun IPI bagi bulan 9, saya suka untuk menyatakan terdapat kelemahan, contohnya dari segi pengeluaran dalam sektor pelombongan. Ini melibatkan penurunan pengeluaran gas asli dan juga secara tidak langsung minyak mentah. Dan saya tak terkejut kalau sekiranya data pada bulan Oktober ini akan turut menggambarkan prestasi yang sama, iaitu kelemahan dari segi ekspor bagi sektor pelombongan. Namun dari segi sektor perkilangan, saya menjangkakan ekspor adalah lebih baik, kerana kita dapati terdapat tanda-tanda peningkatan dari segi contohnya peningkatan pengeluaran peralatan pengangkutan atau automotive equipment. Data produk getah juga menunjukkan peningkatan yang lebih baik, dan khususnya bila kita lihat dari segi produk E&E dan juga minyak sawit juga, saya menyangkakan
pertumbuhan yang lebih baik dari segi pengeluaran akan menterjemahkan kepada prestasi ekspor yang lebih baik pada bulan Oktober. Disebabkan itu, seperti yang saya nyatakan tadi, kita menyangkakan pertumbuhan adalah penurunan adalah lebih perlahan daripada negatif 10% pada bulan Oktober berbanding negatif 13.7% yang dicatat pada bulan sebelumnya.